kehidupan kita, sisa-sisa usia kita dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Moga-moga dikekalkan di atas nikmat hidayah ini, nikmat ketaatan ini, dapat kita menggunakan segala bentuk kurniaan Allah Ta'ala kepada kita pada jalan mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan terlepas daripada sebarang bentuk maksiat terhadapnya. Jadi insyaAllah hari ini, penghulu segala hari ini, hari Jumaat, kita masih diberikan nikmat berada dalam majlis ilmu ini, menggunakan, moga-moga dapat kita menggunakan masa yang singkat ini semuanya pada mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan perbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena hari Jumaat ini sebagai tanda kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini kalau dia sayang dengan kita, dia sentiasa fikir tentang kebaikan kita, kemaslahatan kita. Sehingga satu ketika Nabi baca ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat tentang pengaduan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim baca ayat, Rabbi innahunna yadlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhan aku, sesungguhnya mereka ni siapa? Berhala-berhala ni. Yadlalna katsiran minan nas, menyesatkan ramai manusia. Nabi baca tu, Nabi sedih, Nabi nangis. Sebab apa? Takut umat dia pun sesat juga. Nabi takut umat dia sesat. Kan Nabi Ibrahim mengadu, takut. Nabi pun sedih. Bila Nabi baca pengaduan Nabi Isa baca dalam Quran, Allah sebut dalam Quran pengaduan Nabi Isa. Innaka in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Sesungguhnya engkau ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, pengikut-pengikut Nabi Isa ya, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau maha mulia, maha bijaksana. Kan? Nabi sedih, nangis. Sebab apa? Ingat kita, takut kita kena azab dengan Allah Ta'ala. Kita hari ini kadang-kadang tak sampai kepada itu. Kita dengan anak kita mengakulah. Kita sedih kalau anak kita gini-gini bimbang. Tapi jangan-jangan orang sekarang fikir. Sedih kalau anak tak semayang ke, anak dia tak ada jaga pergaulan ke, anak tak ada tutup aurat, anak buat benda-benda yang mendatangkan dosa, dia tak fikir sangat. Kita lebih terfikir tentang urusan duniawi anak-anak kita, kerja dia, sihat dia, makan minum dia, kan, kenderaan dia macam mana. Ini memang itu sebab apa? Sebab kasih sayang kita tak sampai tahap hakikat kasih sayang macam Nabi kasih ke umat. Kita setakat duniawi je. Pada kita ambil perhatian hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni perbanyakkan selawat atas Nabi. Moga-moga kasih sayang kita sama dengan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sama pun ada irah-irah sikit. Sebab tu kita baca tafsir Quran ini, kita duduk dalam majlis ilmu sekejap, subuh ni, hari Jumaat, kita luangkan masa sekejap untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, agar kita faham apa yang kita baca, apa yang Allah nak suruh kita ambil pengajaran daripada Quran. Bukan sekadar kita nak baca ambil pahala, tapi kita nak faham apa yang Allah perintahkan kita dalam Quran, dan kita nak jadikan Quran ini sebagai pembimbing kita, agar kita boleh follow apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Maka Alhamdulillah, setelah beberapa ketika kita pun dapat membaca sebahagian daripada ayat surah Al-Fajr, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Penutupnya pagi ini, bila Allah cerita tentang kerosakan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelum ini, umat-umat sebelum ini, umat kaum Ad, Nabi Hud, kemudian didatangkan selepas itu kaum Samud, umat Nabi Saleh, kemudian didatangkan pula kaum Fir'aun, umat Nabi Musa. Dibinasakan mereka semua itu diasbabkan oleh keingkaran mereka, walaupun mereka semua teknologi dan kecanggihan tamadunnya hebat. Zaman tu inilah masyarakat yang nombor satu, masyarakat yang menguasai dunia. Zaman itu inilah masyarakatnya, inilah umatnya, tapi dibinasakan Allah Ta'ala. Maka contoh kebinasaan Allah katakan ayat yang ke-13 surah Al-Fajr ini, Allah firmankan kepada kita, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Kerana itu, kerana kezaliman mereka, penindasan, sifat berbangga-bangga mereka,
dengan kekuatan yang Allah kurniakan kepada mereka, banyak mereka buat kerosakan, maka wasabba alaihim, Allah pun menimpakan kepada mereka sawqa adab, dengan cemeti azab. Diguna perkataan cemeti ya. Kita tahu dah cemeti yang kita sebat orang tu. Sebat. Macam-macam ada bentuk cemeti ni. Kan? Disebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan apa? Perbuatan kezaliman. Taghaw fil bilad. Taghaw. Kezaliman mereka atas muka bumi ni. Kezaliman ni bukan setakat bunuh orang. Bukan setakat pukul belasah orang, memfitnah orang, menipu orang. Kezaliman paling besar sekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Ini kezaliman paling besar, kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya diesakan. Sepatutnya diesakan, tapi dia mensyirikkan Allah Taala, nama zalim. Sepatutnya anak-anak ini dididik tapi dibiarkan hidup begitu sahaja, maka ayah yang zalim. Sepatutnya ibu bapa dihormati tapi dicerca, zalim. Sebab dia buat benda yang tak sepatut. Bila buat benda tak sepatut, dia jadi zalim. Kezaliman yang paling besar, mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kezaliman tadi dah, Allah tadi, maka Allah menurunkan azab yang pedih. Maka Allah mengumpamakan apa yang menimpa mereka seperti sebatan cemeti. Sebab cemeti ni kita tak pernah rasa pun kita boleh bayanglah sakit. Tak mesti kena rasa baru tahu sakit. Kan? Kita boleh tahu. Tak pernah kena cemeti pun tahu sakit cemeti ni. Kan? Dia punya sebatan sakit. Menyakitkan yang digunakan untuk melaksanakan hukuman. Ada masyarakat yang menjadikan cemeti ni untuk melaksanakan hukuman. Bahkan di tempat-tempat dulu, tempat buruh hamba-hamba abdi dulu, buat bangunan, buat apa, dia akan sebab aja orang-orang yang agak-agak malas sikit, orang yang tak buat bekerja, dia sebab cemeti, dia suruh kerja. Jadi nak tak nak kena kerja. Sebab sakit, nak tak nak sakit, awak kerja. Jadi cemeti tu. Maka Allah guna kaedah tu nak cerita bahawa nanti kamu akan diazab. Tapi mesti dah tak sama. Mestilah bukan maksud cemeti macam yang manusia buat. Dia nak ceritanya azab. Allah menerangkan secara terperinci bentuk azab yang menimpa mereka di dalam surah Al-Haqqah. Dia tak sebut. Dia semua cerita tentang rujuk surah Al-Haqqah. Surah yang ke-69. Surah yang ke-69 dia bagi sini 5 ayat 5 hingga ayat 10. Sebab dalam surah tu ada cerita tentang puak ni yang ditimpa Allah Ta'ala. Bila Allah sebut fa'amma samud fa'uhliku bit-taghiyah, taghiyah. Fa'amma samud fa'uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, kaum Samud, kaum Nabi Saleh itu mereka dibinasakan fa'uhliku bit-taghiyah. Dibinasakan dengan satu teriakan. Satu teriakan, satu bunyi, satu pekikan sahaja. Satu pekikan. Kan? Dahsyat, habis binasa. Binasa kita tengok dahsyat dah hari ni. Jahatnya Israel, Zionis, dia bom orang Palestin. Dengan satu letupan, mati 500 orang. Mati 500 orang, binasa habis. Kan? Maka Allah tak perlu datang binasa macam tu. Satu teriakan saja. Kalau nak bunuh orang-orang aja mati. Bangunan yang tak hancur. Bangunan yang tak hancur, orang mati. Kan? Bunyi. Ni hebat lagi hebat. Bitariyah, dengan satu teriakan saja. Fa amma samud fa'uhliku bitariyah wa amma 'ad fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, Nabi Hud yang sebut sini, yang bina bangunan-bangunan birihin sarsarin 'atiyah, dengan angin dingin, angin sejuk datang. Yang kencang, 'atiyah kencang. Jadi dia datang dengan angin je, mati semua. Mati semua sekali. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah datangkan selama 7 malam 8 hari. Angin itu bertiup di kawasan mereka, yang mereka duduk dalam bangunan yang hebat yang mereka buat. Bangunan dalam batu-batu ni, duduk dalam gua ni. Hebat. Dalam rumah hari zaman kita sekarang, rumah hebat-hebat, rumah banglo, rumah besar, rumah mahligai macam-macam kan. Dalam tu pun angin kan boleh masuk. Angin boleh masuk, tak ada masalah. Maka Allah datangkan angin yang kencang, yang sejuk ni selama 7 hari 8 malam. Sab'ata ayyam wa thamaniyata ayyam, sab'ata layali wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Datang ke maka semua sekali
Fataral qauma, kamu tengok semua kaum tadi sar'an, mati bergelimpangan, ka'annahum a'jazun nakhlin qawiyah, seumpama batang-batang kurma yang jatuh tumbang. Habis semua. Nak hebat apa habis, Allah datangkan angin je, maka semuanya mati bergelimpangan, ka'annahum a'jaz, seperti mereka itu a'jazun nakhlin, batang-batang kurma yang jatuh bergelimpangan. Sama juga Fir'aun. Wajah Fir'aun wal mu'tafikatu bil khatiyah, datang pula kaum Fir'aun wa man qablahu, dan selepas Fir'aun datang geng-geng lain sama lagi, wal mu'tafikat, orang-orang yang buat salah ni semua, bil khatiyah. Mu'tafikat ni negeri-negeri yang telah binasa dengan satu kesalahan. Kesalahannya yang paling besar lawan Nabi. Lawan Nabi, tak beriman dengan apa Nabi cakap. Maka Allah datangkan binasa semua. Tuan-tuan rujuklah surah Al-Haqqah, surah 69. Jadi diperincikan dalam surah Al-Fajr ini, Allah sebut umum je. Allah sebut secara umum je bagaimana mereka dibinasakan. Kan? Allah tak sebut. Allah sebut gitu cerita kaum-kaum yang binasa. Apa dia Allah sebut? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Umum. Semua sekali Allah kata dibinasakan dengan satu cemeti. Satu pukulan cemeti, umum. Bukan bagi cemeti tak. Nak cerita satu azab yang menyeksakan, satu azab yang menyeksakan. Apa dia azab yang menyeksakan itu? Maka tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Haqqah, dia kata sini. Rujuk surah Al-Haqqah, bahkan ayat-ayat lain cerita lagi tentang Fir'aun tenggelam dalam lautan, mati lemas. Ini bentuk-bentuk tafsiran. Tafsir Al-Quran bil Quran. Tafsir bil maksud, namanya kita tafsir Al-Quran dengan Quran. Sebahagian ayat Al-Quran mentafsirkan ayat Al-Quran yang lain yang umum. Yang umum kan. Maka itu diceritakan mereka semua dibinasakan oleh Allah Ta'ala, walaupun mereka kuat yang paling hebat zaman itu sebagai pengajaran untuk geng-geng Mekah, musyriki Mekah ni. Kamu ni tak seberapa kalau nak banding dengan kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Kamu ni tak seberapa, tapi punya buat perangai sebiji macam kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Walaupun hebatnya tak seberapa, lagak macam sama. Maka nanti kamu akan mendapat pembalasan yang sama kalau kamu tidak berubah. Tapi sebab Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin, itulah selamat, mereka tak dibinasakan. Orang kafir pun boleh hidup, tak ada masalah. Sebab rahmatan lil alamin, mereka diberi keluar, tak dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah menyebut pula sebab diturunkan azab kerana keingkaran yang dilakukan tadi. Ayat yang ke-14, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Apa yang manusia buat ni tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua tak terlepas. Bila Allah datangkan bencana, azab, pembalasan, semua kena. Tak ada yang terlepas. Sesungguhnya Allah sentiasa memantau setiap gerak-geri manusia. Gerak-geri manusia kita dalam pantauan Allah Ta'ala. Pergerakan tubuh kita, anggota kita, jantung, darah kita, semua dalam pemantauan Allah Ta'ala. Mana ada kita kontrol sendiri? Tak ada satu kita kontrol sendiri. Nak kontrol nafas pun tak boleh. Kalau kita nak kontrol nafas kita masuk air sungai, kita benang, menyendam dalam sungai, sejak kita duduk, kita nak menafas. Kita jangan menafas sejak, sebab kita nak kontrol nafas kita. Kalau nafas kita kan kita kontrol sendiri ya? Tak boleh, nafas kita pun tak boleh kontrol. Ya, tahanlah 2 minit, 3 minit, lepas tu naik atas cari oksigen. Padahal nafas kita tak boleh kontrol. Kan, jantung kita tak boleh nak kontrol. Kan, padahal kita punya dalam tubuh kita kan. Maka apatah lagi harta benda kita, anak isteri kita, kerjaya kita, kesihatan kita, semua dalam kawalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kata rasa hebat, ya anak saya ni saya jaga, saya kontrol harta saya jaga, ya ikut saya macam mana pun tak boleh. Semua kena ikut peraturan Allah Ta'ala, sebab semuanya hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Kalau hak kita, senang dah kita boleh buat ikut kehendak kita. Mana ada orang nak bengkrak, tapi bengkrak juga time masa bengkrak. Mana ada orang nak sakit, tapi sakit juga bila sakit. Mana orang nak anak dia gagal dalam dunia pekerjaan, tak. Maknanya inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu yang memerhatikan, Tuhan kamu yang mengawasi. Kita berharap dengan Allah Ta'ala. Allah memantau setiap gerak-geri manusia
Jangan rasa terlepas. Kalau kita terlepas daripada Allah Ta'ala, kita akan binasa. Kalau Allah tak mengawasi kita, kita akan binasa. Sebab tu kita minta doa. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Wala takilna, jangan engkau biarkan kami ya Allah kepada diri kami sendiri. Jangan biar kami mengurus diri kami sendiri. Walaupun sekelip mata. Walaupun sekelip mata kita tak nak mengurus diri kita sendiri, kita akan binasa. Mesti ada yang lebih berkuasa yang menguruskan kita. Allah Ta'ala. Maka selamatlah kita bila Allah urus kita, kita selamat. Naik kenderaan, kita memang jaga steering. Kita jaga steering. Kita jaga brek. Kita jaga minyak, tekan minyak. Semua mata tengok kiri kanan. Side mirror, lampu belakang, cermin belakang, semua kita jaga. Tapi siapa yang menjaga sebenarnya? Maka Allah, sebab tu kita baca doa. Dan alhamdulillahilladzi sakhkharana hadza. Allah yang telah menundukkan kenderaan ini untuk kita. Allah yang menundukkan kenderaan ini untuk kita sehingga kita boleh kontrol. Taklah berlaku accident. Kalau kita kontrol kereta sendiri, mana ada nak berlaku accident? Mana ada orang nak accident? Tapi berlaku accident juga sebab Allah kontrol. Bila dah Allah nak uji dengan kesusahan, Allah nak uji dengan accident, jadi dah accident. Kalau Allah nak uji dengan keselamatan, Allah nak uji dengan keselamatan, Allah bagi selamat sampai elok je sampai. Kan? Ujian masing-masing. Nak tengok respon kita. Respon kita macam mana? Adakah sombong? Oh, sebab saya pandai bawa kereta, saya tak accident. Awak bawa kereta, tak pandai. Accident. Jadi dia cerita gini, inna rabbaka labil mirsad. Sejahat-jahat mana kamu buat atas muka bumi, Allah memerhatikan, mengawasi kamu. Semua. Sampai masa, kalau Allah binasakan, tak ada yang boleh menyelamatkan kamu. Harta benda kamu, status kamu, kuasa kepada yang kecerdikan kamu, semua tak boleh selamatkan kamu. Bila sampai masa Allah nak binasakan. Jadi Allah memerhatikan, tidak ada yang terlepas. Dengan itu Allah memberi balasan kepada mereka. Baik, dibalas baik. Orang buat baik, Allah balas baik, syurga. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang buat baik, amal-amal soleh, maka baginya kebaikan, pahala syurga. Dan baik, balas baiklah, Allah bagilah. Bukan mesti dapat terus. Bukan mesti dapat terus. Ada kes-kes kita tentu, kadang-kadang bila kita tolong orang, selesai dapat. Kita terima RM10, esok ada pula orang bagi kita RM20. Kita bukan orang ni sebab aku terima semalam RM10 dapat RM10 ni. Tak, bukan sebab tu sebenarnya. Bukan sebab tu. Kan, kalau sebab tu senang lah. Derma RM10 nak dapat pendapatan, derma RM10 dapat RM20. Derma RM10 dapat RM200. Senang. Kan, ceritanya baik dibalas baik. Kalau buat baik atas muka bumi ni, beriman kepada Allah Ta'ala, ada baik. Bila kita beriman, kita buat baik. Sebab Allah suruh beriman kan. Beriman dengan Allah Ta'ala. Kita pun beriman. Baik. Dibalas baik. Dapat syurga Allah Ta'ala. Dapat syurga. Buat amal soleh. Baik. Maka dapat syurga. Baik. Dibalas baik. Buruk. Dibalas buruk. Allah sebut. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa buat jahat. Siapa buat jahat. Maka dia dapatlah balasan jahatnya. Dosanya. Azabnya. Nerakanya. Kan? Baik. Buruk. Apa yang buruknya? Kufur dengan Allah Ta'ala. Kufur dengan Nabi. Itu buruk. Itu perbuatan yang jahat. Kufur, tidak beriman, itu perbuatan jahat. Lawan, beriman. Beriman, perbuatan baik. Maka bila dia tidak beriman, takkanlah balasan yang sama. Orang beriman masuk syurga, orang tak beriman masuk syurga. Baik dengan jahat, takkan sama. Kan? Betul, ada syurga neraka. Ada syurga neraka. Jadi, baik dia balas baik, buruk dia balas buruk. Apa-apa Allah boleh balas semua. Tak ada yang tercicir pasal Allah mirsad. Allah maha mengawasi. Maka tak ada yang tercicir daripada perhatian Allah Ta'ala. Tidak terkecuali sesuatu pun sama ada besar ataupun kecil. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan. Wa jahrakum, apa yang kamu zahirkan. Allah tahu semua. Ya, Allah tahu semua. Yang kita zahirkan dalam hati kita, dalam perbuatan zahir kita. Yang kita rahsiakan dalam hati kita. Benda yang kita rahsiakan dalam hati kita, Allah tahu. Kita rahsiakan. Ikhlas ke, tak ikhlas kan. Tawaduk ke, sombong ke. Jadi, kita rahsiakan dalam hati kita kan. Allah tahu. Allah mendengar. Dan Allah maha mendengar pun kita punya bisikan-bisikan hati kita pun Allah dengar. Kan?
Ini yang kita rahsiakan, tak ada orang tahu ni. Allah kata ya'lamu sirrakum, Allah tahu rahsia-rahsia kamu, wa jahrakum, dan juga apa yang kamu zahirkan. Yang kamu zahirkan itu sekian-sekian, tapi di sebalik yang zahir itu ada rahsianya, iaitu Allah tahu. Iaitu Allah tahu. Sebab tu kalau amalan-amalan zahir tapi hakikatnya dia tidak betul, maka tidak ada nilai insya Allah Ta'ala, sebab Allah tahu. Dia menipu. Bila dia menipu, tak ada balasan. Kita tak tahu, kan? Kita tengok budak jawab biasa, contoh kita cikgu lah, kita tanda kertas budak, kita tanda kertas soalan budak, jawab budak jawab. Dia tanda je. Kita tahu tak dia niru tak niru? Tak tahu. Dia niru tak niru? Tak tahu. Dia tanda zahir dia betul bagi markah, salah pangkah. Salah pangkah betul bagi markah. Dia niru, mana kita tahu? Kan? Pasal apa kita manusia menzahir, menghukum yang zahir. Allah tahu zahir dan batin. Ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu. Allah ingatkan lagi, ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu iklankan, kamu tunjukkan. Apa yang kamu rahsia sembunyikan dan apa yang kamu tunjukkan, Allah tahu semua. Jadi di sini Allah guna perkataan mirsad. Mirsad ni kalau terjemah harfiah, terjemah perkataan dalam bahasa alih bahasa. Mirsad maknanya adalah alat menara, isim makan, tempat menara untuk meneropong langit, meneropong bintang ni, tempat menara untuk teropong bintang. Mirsad ni tempat yang digunakan untuk tengok bintang. Orang ahli falak, astronomi, nak tengok bintang dia guna mirsad, menara tinggi, tengok. Itu alat. Jadi dia nampak bintang jauh, beribu-ribu kilometer, juta-juta kilometer pun dia tahu, tengok. Pasal apa dia guna mirsad? Jadi Allah guna kata mirsad ni. Allah kata inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu amat maha mengawasi. Sebab dia tahu mirsad ni alat untuk tengok bintang. Bintang ni jauh, tapi kita nampak sebab ada menara, nampak. Jadi Allah guna perkataan tak ada yang terlepas. Jadi tujuan Allah Ta'ala mengulangi kisah-kisah di dalam beberapa tempat. Kisah-kisah umat-umat yang dibinasakan Allah Ta'ala, tuan-tuan baca dah. Jumpa di banyak tempat, bukan kisah Al-Fajr saja. Bahkan kita jumpa dalam surah-surah sebelum ni. Bermula surah An-Naba, nanti cerita. Tak habis-habis cerita. Kisah umat-umat yang dibinasakan. Umat-umat yang dibinasakan disebut diulang-ulang. Kerana apa? Adalah untuk memberi ingatan, amaran dan ibrah, iktibar, pengajaran dengannya. Tujuannya Allah nak agar kita mengambil peringatan, bukan Allah nak cerita sejarah. Sebab dia tak detail. Dia tak detail macam sejarah. Tahun berapa bermula, tahun berapa, siapa nama orangnya, tempatnya kat mana, spesifiknya di mana. Dia tak ada cerita tempat sejarah. Dia bukan ada tahu spesifik, kan? Dia nak ambil pengajaran. Kalau kita buat benda yang sama, dapat hasil yang sama. Orang berbeza buat benda sama, dapat hasil berbeza tak? Sama je, kan? Sama je. A bawa kereta, langgar tiang lampu. Apa berlaku kepada kereta? Apa berlaku tiang lampu? Rosak, binasa. Kereta kemik, tiang lampu tumbang. Okey, B pula. B bawa kereta, langgar tiang lampu. Sama tak? Sama je. Kereta kemik, tiang lampu tumbang. Sama. A dengan B tak sama. Betul, tak sama. Tapi buat benda sama kan? Buat benda sama, dapat hasil yang sama. Kaum Ad dengan kaum Samud tak sama. Kaum Fir'aun lagi tak sama. Tempat berbeza, masa berbeza. Kaum musyrikin Mekah pun tak sama. Duduk Mekah zaman Nabi, kan? Sekarang zaman kita, kalau ada di kalangan kita buat kerja sama je dengan puak-puak ni, maka hasilnya, alhasil samalah. Mana? Jumpa kat neraka. Oh, orang zaman Samud jumpa dengan kaum Ad, jumpa Fir'aun, jumpa orang tahun 2000 zaman hari kiamat berlaku, sama duduk dalam neraka semua. Pasal perbuatan sama, alhasil sama. Kan? Ni itu Allah cerita benda sama ni ulang-ulang ni, memberi peringatan, amaran, dan agar kita dapat mengambil iktibar daripadanya, agar tidak buat kesalahan yang sama. Manusia ni dia jenis pelupa. Dia jenis pelupa. Nama manusia nisyan, daripada perkataan nisyan, lupa. Jadi manusia, dia jenis pelupa. Sebab tu kena selalu ingat.
tentang benda ni. Sebab kita selalu baca Quran. Kita kena baca Quran sebab bila kita baca Quran, kita pun diingatkan tentang benda ni. Kalau kita tak baca Quran, siapa nak ingatkan kita pasal ni? Baca novel, 400 muka surat. Mana ada cerita pasal syurga neraka? Kan? Halal haram. Kan? Tak ada. Baca buku apa-apa pun tak ada cerita pasal ni. Yang ada cerita pasal syurga neraka, dosa pahala ni cuma Quran. Sebab kita baca Quran, jumpalah kisah-kisah ni. Agar kita ambil iktibar pengajaran. Jangan buat kesalahan yang sama. Jangan buat kesalahan sama. Dan yang keduanya sebagai dalil kekuasaan dan penguasaan Allah ke atas hamba-hambanya. Dalil Allah Maha berkuasa dan menguasai hamba-hambanya. Tak ada satu pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Secara sedar, secara tak sedar, semua manusia terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Yang dikatakan sebagai sunnatullah, sunnah Allah Ta'ala. Jahat macam mana pun dia terikat dengan Allah Ta'ala. Dia kena makan, tak makan lapar. Kan? Tak ada orang boleh lawan. Hidup atas muka bumi, tak boleh hidup dalam air. Pasal dia manusia. Ini terikat, semua terikat. Ada masa dia sakit, ada masa dia sihat. Semua terikat. Kita tak boleh buat kesan sendiri. Ya? Walaupun dia tak nak mengaku Allah Tuhan, tetap juga dia terikat dengan hukum-hukum Tuhan. Dia tak mengaku, tetap dia terikat dengan hukum-hukum Tuhan. Maka di sini dah hebat macam mana pun kuat-kuat tadi, tapi sebab dia lawan Rasul, lawan utusan Allah Ta'ala, lawan kebenaran, maka Allah menunjukkan kekuasaan dia, dipupuskan umat-umat tersebut. Tak ada. Kalau surah Al-Haqqah dah sebut ayat terakhir tu, ayat yang ke-6, ayat yang ke-10. Fahal tara lahum min baqiyah. Adakah kamu melihat baki yang tercicir daripada mereka? Tak ada. Semua tak terlepas. Tak terlepas. Kan? Datang azab Allah Ta'ala, kalau Allah nak binasa mati semua habis. Tak ada yang terlepas. Kalau kat dunia ni kena bom macam mana pun ada lagi yang selamat. Ada yang selamat. Kata kebal, kena tembak bom. Mati semua, ada seorang cedera parah. Selamat juga cedera parah. Tak mati. Kan? Jadi azab dunia ni mesti ada yang terlepas. Tapi bila Allah datangkan azab, fahal tara lahum min baqiyah. Adakah kau perhatikan di kalangan mereka yang berbaki, bersisa? Tak ada. Kalau Allah nak binasa habis. Tak ada yang kata, saya selamat. Kan? Kalau Allah nak binasa, pupus habis. Jadi itulah maha kuasanya Allah Ta'ala. Agar kita sedar Allah maha kuasa, maka jangan kita bergantung dengan diri sendiri. Tak boleh bergantung dengan diri sendiri. Kena bergantung dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, dalil kekuasaan, penguasaan Allah ke atas hamba-hambanya, supaya mereka mengetahui apa yang berlaku ke atas seseorang atau sesuatu kaum itu boleh menimpa orang lain juga. Apa yang berlaku itu boleh menimpa umat-umat setelah yang lain. Orang lain buat benda sama juga boleh mendapat balasan yang sama daripada Allah Ta'ala. Ini ayat 1 hingga ayat yang ke-14 surah Al-Fajr, bahagian pertama kita baca. Kesimpulannya dikata apa? Cerita tentang pastinya orang-orang kafir menerima azab. Orang kafir, orang yang enggan beriman dengan Allah Ta'ala. Tak nak mengakui kebenaran risalah para Nabi. Tak nak membenarkan hari akhirat. Ini orang kafir namanya. Kan? Orang kafir nama dia. Jadi kalau tuan ada kawan-kawan kan, yang tak beriman, maka dia ni orang kafir. Tapi jangan panggil dia kafir depan dia. Tak boleh. Sebab dia tak suka, jangan panggil ya. Tapi dalam majlis kita ni, kita tahu dia orang kafir, kita faham orang kafir ni. Kalau dia tanya apa maksud kafir-kafir, cerita kat dia. Maksud kafir ni ialah orang yang tidak beriman dengan Allah. Maka kita namanya kafir. Orang Melayu tak beriman dengan Allah, kafir. Orang Melayu tu bangsa, tak beriman dengan Allah, kafir. Orang Cina tak beriman dengan Allah, kafir. Orang India tak beriman dengan Allah, kafir. Tak beriman je, kafir. Itu saja. Beriman namanya mukmin, Muslim. Tu. Kan? Dalam pengajian kita, dalam majlis ilmu ni kita cerita biar faham. Bila kita bermuamalah di luar sana, maka jangan guna benda-benda yang boleh menimbulkan ketidakselesaan. Dia tukar-tukar, tapi bagi penjelasan. Kalau dia tanya, jelaskanlah. Bukan penghinaan. Ini satu
nak menjelaskan apa maksud dia. Jadi orang kafir ini pasti menerima azab Allah di akhirat. Itu satu kepastian. Sebab apa? Sebab mereka memilihnya di dunia ni. Pilih, bila masa dia pilih, tak beriman, pilih tu. Itu pilih namanya. Pilih Allah bagi. Allah bagi apa kita pilih. Sebab kita kan ada pilihan, ada ikhtiar. Pilih untuk tidak beriman, awak dapatlah. Kemudian diceritakan tentang balasan sebahagian mereka di dunia. Sebahagian orang kafir ini telah mendapat azab di dunia. Macam kisah kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dapat azab di dunia. Sebahagiannya dapat azab di dunia. Habis 14 ayat pertama. Untuk apa cerita ni? Agar kita dapat mengambil pengajaran. Jangan sesekali melawan benda yang benar. Benar ni apa? Jangan Nabi cerita benar semua, Quran cerita benar semua. Jangan lawan. Kalau kamu lawan, bersedia dah untuk mendapat balasan yang sama. Sebab Allah Maha Kuasa. Jadi kata Dr. Syekh Wahab Az-Zahidi pada pedoman ayat, pedoman hidup dan juga hukum hakam berdasarkan 14 ayat ni. Yang pertama dia kata ketentuan azab bagi orang kafir. Itu jelas. Kita yakin keimanan macam tu. Mereka tentu dah dapat azab sebab mereka kafir. Allah sebut dalam Quran banyak cerita orang kafir dapat azab, orang kafir dapat azab. Jadi berdasarkan kenyataan itulah mereka mendapat azab. Dan Allah telah bersumpah dengan waktu fajar, ada dengan solat fajar, dengan 10 malam-malam awal Zulhijjah, dengan syafa'i wal watri, genap ganjil. Baca balik ayat pertama sampai ayat kelima tu. Semuanya berpasangan dan tunggal itu setiap sesuatu kerana setiap benda yang wujud di alam tidak kecuali berdua bahagian. Wasyafa'i wal watri, kan, genap dan ganjil. Genap dan ganjil itu Allah bersumpah nak cerita bahawa semua benda ada pasangan. Jadi Allah datangkan sini kata surah Al-Haqqah, Allah memang dia bersumpah. Memang Allah dia akan bersumpah dengan makhluk-makhluk dia. Allah bersumpah ada benda yang kita tak tengok. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Surah Al-Haqqah. Allah kata fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Aku bersumpah, kata Allah, dengan apa yang kamu nampak. Kita nampak apa? Kita nampak matahari kan? Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari, nampak matahari. Kan? Dia Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia yang dia nampak. Wadduha, demi waktu duha, dia nampak. Ya? Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, dan aku juga bersumpah dengan apa yang kamu tidak lihat. Ada juga kadang-kadang Allah bersumpah dengan makhluk dia yang kita tak nampak. Allah sumpah dengan hari kiamat. Allah sumpah dengan hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Mana ada orang nampak hari kiamat? Jadi Allah bersumpah juga dengan makhluk dia yang kita tak nampak. Allah sumpah dengan hari kiamat. Kita tak nampak hari kiamat. Bayang pun tak boleh nak bayangkan, nak buat cerita. Ini hari kiamat. Tak boleh. Tak tahu hakikat dia macam mana. Bila? Tak. Kan? Tak tahu. Tapi Allah bersumpah dengan benda yang kita tak nampak. Kita manusia ni, kalau jadi tak beriman, dia bersumpah dengan yang dia nampak je. Sumpah demi ayah, demi ibuku, demi ayahku, demi bulan, demi bintang. Dia bersumpah dengan yang dia nampak je. Dia bersumpah yang nampak je. Kan? Kita orang Islam, kita sumpah dengan Allah je. Wallahi wa billahi wa tallahi. Kita kena sumpah. Itu baru nama bersumpah. Sebut nama Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Wallahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Semua demi Allah. Baru nama bersumpah. Bukan setakat saya bersumpah akan bercakap benar. Bersumpah benda. Saya bersumpah demi Allah akan bercakap benar. Baru nama bersumpah. Kan? Jadi kita bersumpah dengan Allah saja. Orang-orang tak beriman, dia bersumpah dengan macam-macam yang dia nampak. Yang dia nampak. Allah bersumpah dengan yang dia nampak, yang kita nampak. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Dan Allah juga bersumpah dengan apa yang kita tak nampak. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kan? Benda yang makhluk kita tak nampak. Jadi Allah ni dia bersumpah. Dalam ayat ni, dalam surah Al-Muddathir dia sebut Allah bersumpah dengan malam. Wal laili id adbara. Dan demi malam ketika telah berlalu. Maka Allah bersumpah ni, nak ceritanya apa? Nak bersumpah ni bahawa segala perkara ini, bahawa sesungguhnya dia tetap akan menyiksa orang kafir.
Jadi bila Allah bersumpah ni, Allah nak sebut tentang kekuasaan dia, kesempurnaan dia, kewujudan dia, keesaan dia. Dan pasti benda yang disumpah itu akan berlaku. Pasti berlaku. Dan kita lah, bila kita bersumpah pun kita nak cerita benda ni betul lah. Kan? Demi Allah, saya tak bohong. Nak ceritanya memang saya tak bohong. Memang saya tak bohong. Kita bersumpah, nak cerita benda tu pasti. Maka bila Allah bersumpah demi malam, demi matahari, demi ini, nak bagi tahu pasti mereka akan diazab. Kalau mereka kufur lah, kekal di atas kufur-kufuran itu, mereka mendapat azab. Jadi Allah bersumpah dengan perkara ini berdasarkan kemuliaan perkara-perkara tersebut. Di satu, di samping menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, menunjukkan kehebatan, kemuliaan makhluk-makhluk dia tadi juga, agar kita boleh mengambil iktibar. Kita boleh mengambil iktibar bila Allah bersumpah demi matahari. Wasyamsi, demi matahari. Hebatnya matahari, tunjuk kehebatan matahari. Semua makhluk berhajat kepada matahari. Sehingga hebatnya matahari, ada manusia yang tertipu jadikan matahari sebagai Tuhan. Tertipu. Dia jadikan matahari sebagai Tuhan. Sebab apa? Hebat sangat matahari ni. Padahal matahari makhluk standard sama je. Matahari tu makhluk standard sama, level sama. Dia makhluk, kita makhluk. Dan tapi sebab tertipu, kata dia ni hebat, ada manusia menjadikan matahari sebagai Tuhan. Allah nak cerita hebat matahari. Tetapi sehebat-hebat matahari pun, dia tetap patuh pada Allah Ta'ala. Sehebat-hebat matahari, dia tetap patuh pada Allah Ta'ala. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari itu berlari, bergerak, berjalan, beredar pada tempat yang telah ditentukan, pada orbit dia, pada paksi dia. Surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Sehebat-hebat matahari, dia tak lawan perintah Allah Ta'ala. Dia bergerak mengikut paksi dia. Kamu manusia, benda nak hebat sangat, kecil, dah bergantung dengan matahari pun nak lawan Allah Ta'ala. Kamu hidup, kalau tak ada matahari, beku bumi, mati bumi ni. Saintis katalah, saintis kata, kalau bumi ni bergerak sikit lagi dah, 1 meter ke apa daripada paksi dia sekarang, ke belakang, ngundur ke belakang sikit. Sejuk bumi ni. Sejuk bumi ni habis mati hidupan. Kalau jarak bumi sekarang beranjak sikit je, beranjak sikit daripada jarak sekarang daripada matahari, sejuk bumi ni, mati habis orang. Natang habis mati. Kalau bumi ni terkedepan sikit daripada laluan dia, terbakar habis, panas sangat tak boleh hidup. Maka Allah letak bumi ni jarak dia betul-betul sesuai untuk kehidupan, tak panas tak sejuk. Tapi kalau bumi ni gerak belakang sikit, sejuk sangat. Gerak ke depan sikit, panas sangat, tak boleh hidup. Kan? Tapi sebab bumi taat pada Allah Ta'ala, dia tak pernah beralih laluan dia. Kita ni, orang kata double line. Langgar semacam je, double line pun. Saman bayar. Kan? Kita manusia, kan? Langgar je. Merah ni, langgar semacam je. Tak ada masalah. Jadi kita manusia. Tapi makhluk Allah, matahari, bulan, bintang yang besar-besar ni, yang manusia kagum, Allah bersumpah dengan dia ni, hebat ni. Allah nak tunjukkan kehebatan dia, nak cerita kat manusia, sehebat-hebat makhluk aku tu pun, dia taat pada Allah Ta'ala. Dia tak kau ubah ketentuan Allah Ta'ala. Jadi ni cerita kemuliaan perkara-perkara tersebut agar kita boleh mengambil iktibar. Maka pada terdapat faedah keagamaan dan keduniaan. Ada faedah keagamaan, ada faedah keduniaan, kan? Ada memberi manfaat dunia, ada beri manfaat agama. Contoh kalau kita baca, Allah bila tanya tentang peredaran bulan, kan? Peredaran bulan. Orang tanya Nabi tentang bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya engkau tentang Tuhan, tentang bulan, ahillah, bulan-bulan, perkembangan bulan, fasa-fasa bulan, sabit bulan apa tu, kan? Maka Allah jawab, maka dengan bulan-bulan tu kamu boleh menentukan waktu kamu, semayang kamu, semua waktu ibadat, macam mana, waktu puasa bila, nak puasa tengok anak bulan, nak raya tengok bulan. Jadi kita buat kerja agama tengok bulan. Perbezaan dia. Kerja dunia pun tengok bulan juga, bila masa nak menanam, menyemai, bila masa nak turun ke laut, bila masa nak pergi ke sungai, tengok bulan juga. Itu kerja dunia.
Jadi terdapat faedah agama, terdapat faedah dunia dengan benda-benda makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang Allah bersumpah. Dia kata contoh semua perkara-perkara ini, contoh benda agama. Semua perkara-perkara ini Allah bersumpah dengan makhluk dia ni, dalil yang jelas kepada tauhid, mengesakan Allah Ta'ala. Mesti ada satu sahaja kuasa yang kontrol. Yang kontrol langit, yang kontrol bulan, yang kontrol matahari. Sebab tu dia selaras, perjalanan dia selaras. Kan? Kita buat jalan banyak pihak kontrol. JKR datang buat jalan, datang PNB tebuk jalan balik pula. Dah siap tebuk jalan, Telekom pula tebuk jalan habis, tak selaras. Tu jalan berlubang. Baru siap semalam tebuk pula. Pasal banyak tokek. Banyak tokek pegang. Lubang-lubang. Elok kita buat elok, dia datang tampal balik pula, korek balik. Tak selaras. Maka yang nak cerita tauhid sini apa? Allah bersumpah tentang matahari, bersumpah tentang bulan, bersumpah tentang semua makhluk-makhluk dia, nak cerita je satu Tuhan. Langit, satu Tuhan dia jaga. Matahari, Tuhan yang sama. Bulan, Tuhan yang sama. Malam, Tuhan yang sama. Semua sama. Maka Maha Esa Allah Ta'ala. Mustahil ramai Tuhan. Langit Tuhan lain jaga. Bumi Tuhan lain jaga. Ya, siang Tuhan lain, malam Tuhan lain. Mustahil. Ini tauhid. Satu Tuhan saja. Itu faedah agama. Yang mana ia boleh mendorong atau ia boleh mendorong kepada syukur. Syukur ni pun agama. Faedah agama. Berapa ramai orang yang tidak boleh bersyukur? Bersyukur ni hidayah juga. Tak semua orang boleh bersyukur. Dapat sikit. 1,000 je. Tak syukur. Kan? Targetnya 2,000, dapat 1,000. Dia tak timbul syukur. Kan? Kalau isteri yang bersyukur, suami boleh apa? Bersyukur, syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Nampak? Kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Bukan sebab kita sendiri boleh bersyukur. Tak. Minta tolong. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma inni ala zikrika, untuk ingat kepada engkau. Waktu senang ingat Allah, waktu susah ingat Allah, waktu sihat ingat Allah, waktu sakit lagi dah ingat. Tapi sebab Allah tolong. Ada orang bila Allah tak tolong, waktu sakit dia marah-marah. Kenapa saya yang sakit, bukan dia? Kan? Dia tak ingat Allah Ta'ala. Allah tak tolong. Lepas kita minta tolong, ya Allah, tolonglah aku ingat engkau. Wa syukrika, tolonglah aku bersyukur dengan engkau. Biar boleh bersyukur. Sebab kalau kita bersyukur, barulah Allah tambah-tambah nikmat. Kalau tak bersyukur, Allah bagi bala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmat. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur, tak bersyukur, inna azabi lasyadid, azab aku amat pedih. Ancaman tu. Ancaman. Jadi di sini bila datang Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia, maka menampakkan faedah dunia dan faedah akhir agama. Kalau faedah agama, contohnya dalil kepada tauhid. Ataupun dia mendorong kita untuk syukur. Itu faedah agama. Kata Imam Qurtubi, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan menggunakan nama dan sifat-sifatnya untuk menegaskan keluasan ilmunya. Itu satu. Dia kata pakar dia, pakar tafsir Imam Qurtubi kan. Kita dengarlah, kita follow lah. Sebab kita bukan pakar, kita dengar, kita follow, membenarkan. Jadi Allah nak menegaskan keluasan ilmunya. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan perbuatan-perbuatannya untuk menegaskan kekuasaannya. Allah sebut wama khalaqaz zakara wal unsa, dan demi penciptaan langit, demi penciptaan lelaki dan perempuan. Surah Al-Lail. Kan? Nanti kita surah yang ke-92. Ni kita baca sekarang surah 89. Nanti jumpa dah surah 2 tu. Depan lagi. Allah bersumpah dengan lelaki dan perempuan. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan demi penciptaan lelaki dan perempuan. Penciptaan tu, Allah mencipta lelaki perempuan itu perbuatan. Allah mencipta lelaki dan perempuan itu perbuatan Allah Ta'ala. Maka di situ nampak kekuasaan Allah Ta'ala. Berbezanya lelaki dengan perempuan. Mesti beza. Sifatnya, fizikalnya, emosinya, akalnya, semua berbeza. Sebab tu Allah layan manusia ni, lelaki dan perempuan berbeza. Kalau dah yang sama rata, tuan-tuan, solid.
Sebab tu hukum agama lelaki lain hukumnya, perempuan lain hukum. Sebab lelaki dengan perempuan ni berbeza kejadian dia. Berbeza. Lelaki dicipta pada tanah. Kullukum min Adam wa Adam min qabl. Direct Allah cipta lelaki. Perempuan dia betul lah rusuk Nabi Adam. Sifat tulang rusuk macam mana? Panjang cerita dia. Berbeza. Sebab tu Allah layan lelaki dan perempuan ni berbeza. Sebab kalau layan sama zalim. Maka manusia yang tak faham, dia sibuk nak memperjuangkan sama-sama, kesaksamaan, sama kata. Ya. Tapi dia tak faham. Lelaki dan perempuan ni berbeza. Yang faham siapa? Allah Ta'ala. Sebab Allah yang cipta. Sebab tu cara hukumnya berbeza. Nak faham? Kalau kita layan sama, berdosa. Anak kita lelaki puan, boleh layan sama tak? Anak lelaki, anak puan. Mana boleh layan sama? Anak lelaki, anak perempuan. Tak boleh sama. Sebab dia tak sama. Kita sama kata lelaki puan, nanti tak adil. Tak boleh, tak sama. Cara bercakap, cara marah. Lelaki cara lain, perempuan cara lain. Anak kita tu lelaki puan, tak sama. Bahkan anak pertama, anak kedua, lelaki-lelaki. Anak pertama lelaki, anak kedua lelaki pun tak sama dah cara layak. Sebab memang biasa tak sama, kelahiran tak sama. Maka Allah pun buatlah aturan manusia lelaki dengan perempuan tak sama. Tiba-tiba ada yang tak faham. Ada yang tak faham, dia berkata Islam diskriminasikan perempuan. Kita kata pula Islam diskriminasikan lelaki. Tak kata. Orang puan boleh pakai mask, orang lelaki tak boleh pakai mask. Oh, Islam mendiskriminasikan lelaki. Kita kata pula. Kita kata kalau sikit-sikit Islam mendiskriminasikan perempuan. Dia tak faham sejarah bagaimana umat wanita, kaum wanita dilayang sebelum adanya Islam. Sebelum Islam belajar sikit sejarah, tengok bagaimana status wanita. Islamlah yang mengangkat status wanita. Tapi pada tempatnya bukan nak sama. Kan? Kita layan haiwan, kita layan baik haiwan, tapi pada tempatnya. Kan? Kalau biar awak tu cedera, kita nak tolong, kita lepaslah dia, letak dah hutan balik semua. Bukan balik letak dah bilik tidur kita. Tak, tempat dia bukan bilik tidur kita. Kan? Sama. Jadi ini Allah berubah perbuatan dia mencipta lelaki dan perempuan. Untuk apa? Menunjukkan kekuasaan dia. Allah menunjukkan kekuasaan dia. Dan dia juga bersumpah dengan menggunakan makhluk-makhluknya kerana keajaiban ciptaan. Okey, Allah bersumpah dengan perbuatan dia dengan makhluk lelaki pun tunjuk kekuasaan. Jadi Allah nak cerita, nak tunjuk keajaiban ciptaan tadi. Keajaiban ciptaan tadi, maka Allah bersumpah contohnya wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya di pagi hari waktu duha. Maka Allah bersumpah dengan matahari itu. Allah nak tunjuk kehebatan matahari itu. Aku cipta matahari ini hebat, panas, tapi dalam kepanasan itu memberikan manfaat untuk manusia atas muka bumi. Kan? Dia terbakar tapi tak habis-habis. Ada masa akan habis, sampai ajan habis lah. Tapi sekarang tak habis lagi. Allah cipta kehebatan, nak tunjuk kehebatan matahari. Bila matahari hebat, Allah lagi hebat. Itu dia ceritanya, penuntutnya. Matahari hebat, Allah lagi hebat. Biar manusia nampak kehebatan pencipta. Tapi manusia ni dia tak sampai. Dia cuma sampai dekat tu je. Matahari hebat, dekat tu je. Dia tak sampai kepada pencipta matahari. Dan juga Allah bersumpah demi langit wassama, demi langit, wassama'i wa ma banaha, wassama'i wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya. Hebatnya langit. Ada bintang-bintang, ada manusia bergaduh dengan langit semua, tak pernah runtuh, tak pernah retak. Langit tak ada tiang. Ini menunjukkan kehebatan langit tu. Bila langit tu hebat, penciptanya lagi hebat. Itulah nak cerita sebenarnya. Demi langit, surah At-Tariq. Surah At-Tariq kita dah baca ni, At-Tariq ni. Surah 46. Wassama'i wat-tariq, demi langit dan At-Tariq, bintang yang datang waktu malam. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tentunya azab bagi orang kafir. Sebab mereka memilihnya di dunia ni, Allah bagilah apa yang mereka pilih di akhirat, azab. Maka tentunya azab tu cara macam mana Allah menentukan azab? Dengan cara Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia. Pasti selepas tu nak cerita bahawa orang kafir mendapat azab. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia? Allah bersumpah dengan makhluk dia yang pertama nak menunjukkan kekuasaan dia, keesaan dia. Bila Allah cerita makhluk hebat, bahawa dia lagi hebat. Dia cerita. Kenapa Allah sumpah dengan makhluk-makhluk dia? Nak menunjukkan keesaan. Tak ada
Tuhan lain yang kontrol makhluk-makhluk ni semua di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Esa, Maha Esa Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah sambung kita yang kedua nanti. Bagaimana masuk ayat yang kelima sedikit di kata sini. Allah memperkuatkan sumpahnya. Allah memperkuatkan sumpahnya dalam ayat yang ke-5 insyaAllah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 'asrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.